Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahu alazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bertemu My Quran Time baca faham amal untuk terus kita melihat kepada surah ke-23 juz yang ke-18 surah Al-Mu'minun untuk sama-sama kita menghargai kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom sama-sama kita bersama Al-Quran pada hari ini. Kita jemput kawan-kawan, pada ahli keluarga kita, anak kita yang mungkin berehat pada hari ini kalau belum lagi ke sekolah bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Al-Fadil Ustaz sihat ke? Sihat alhamdulillah ya. Ada sakit sikit-sikit tapi Allah teruskan perjuangan. Allah ya Ustazna. Alhamdulillah. Sama-sama kita doakan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga kepada rakan-rakan kita, tuan-tuan perempuan yang mungkin ada yang dengar daripada dapur Ustaz ya, dengar daripada katil hospital Allah ya, pelbagai tempat dan ada yang sihat. Kita terus manfaatkan sihat ini untuk kita bersama dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita perhatikan apakah ringkasan sinopsis halaman 343 pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-18 hingga 22 kita akan menyambung kepada bagaimana Allah memperkenalkan kepada kita semua, kepada semua manusia, kepada orang beriman tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak pernah lalai daripada menguruskan dan menjaga manusia keseluruhannya. Ini yang kita akan perhatikan pada ayat 18 hingga 22. Dan kemudian kita dibawakan kisah ya pada ayat 23 hingga 27 kisah Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana ia adalah bukti tentang orang-orang yang beriman, bagaimana orang beriman ini bukan sekadar kisahkan dirinya tetapi memperjuangkan iman agar dapat kembali ke syurga Al-Firdaus yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 18 hingga 23 memulakan majlis kita My Quran Time pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar semuanya, ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ustaz Fazrul sebut tadi di mana-mana tidak ada seorang sahabat kita, Puan Rosa kalau tak silap tadi, dalam kereta sambil kereta menunggu kawan ada urusan dekat dalam bank, dalam kereta tak nak lepaskan kita. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya kerana ikuti bersama kita juga. Nur Salihah Tahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Jitra. Tak miss hari-hari Ustaz. Masya-Allah, masya-Allah. Hujung dia best. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, kita best, kita seronok, kita gembira, kita ceria, bahagia bersama dengan Al-Quran. Ayuh kita sebarkan kebahagiaan ini, kegembiraan ini bersama dengan kalam Allah SWT. Kita kongsi bersama kawan-kawan kita untuk kita sama-sama berbahagia menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa tekan butang share tu insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah untuk permulaan ini tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah, kita nak mula bacaan kita surah Al-Mu'minun. Kita baca daripada permulaan ayat 18 sehingga ayat yang ke-23.
kita mula dengan bacaan murattal sabah insya-Allah. Boleh insya-Allah? Jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 18 hingga 23. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan ayat yang kita lihat di bahagian atas itu Ustaz ya, berkaitan dengan air, tentang Betul. tumbuhan. Tetapi lepas itu terus masuk kisah Nabi Nuh ya. Kita rasa macam mengapa macam tiba-tiba. Tetapi mari kita lihat apakah ya kesinambungan daripada apa yang kita bincang dan kita lihat semalam. Allah tidak pernah lalai, itu yang dinyatakan pada ayat 17, wa ma kunna anil khalqi ghafilin. Apa sahaja yang Allah
jadikan di langit yang 7 petala itu sampailah di atas muka bumi ini, termasuk kita manusia dan juga serangga-serangga yang ada, semuanya itu ciptaan Allah. Allah tidak pernah lalai ataupun tidak indah untuk menguruskan, untuk menjaga. Yang pentingnya ialah apa? Kita sendiri yang perlu untuk bersujud, menjaga hak-hak Allah. Ini yang sepatutnya yang kita belajar sebelum ini dalam surah Al-Hajj, bahawa semua makhluk ini sudah bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal 2 saja Ustaz yang kadang-kadang sujud, kadang-kadang tak sujud, iaitu jin dan juga manusia. Iblis tak nak sujud, ya, tetapi bagi kita bila kita sujud pada masanya dengan khusyuk, itu yang dinyatakan pada ayat 2 surah Al-Mu'minun semalam. Dan juga kita jaga-jaga, ya, yuhafizun, itu kita jaga amalan solat kita ini dengan merancang hidup di sekitar solat ke solat di sekitar hidup Ustaz. Dia macam betul, lebih kurang je ayat tu. Hidup di sekitar solat, solat di sekitar hidup. Jawapannya tuan-tuan, cuba bagi dekat ruang komen itu. Ya, pasal sebenarnya perjuangan Nabi Nuh ini adalah untuk orang pergi ke syurga Ustaz, ya. Dia kalau kita cakap tentang petir berdentum air di tadah. Ya. Hujan lebat, pohon ceria. Nabi Nuh terus berdakwah, seru iman menuju ke syurga. Jadi di sini bila cakap tentang hujan lebat ini, itu wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin. Biqadarin itu penting. Allah turunkan hujan ini dengan ukuran, ada kadarnya, tidak terlampau lebat, tidak terlampau kurang Ustaz, ya. Betul. Ikut kepada keperluan yang ada di atas muka bumi ini. Ini cara Allah menunjukkan kasih sayang dan tidak ghaflah, tidak ghafilin ataupun tidak lalai untuk menjaga segala makhluk. Kita sahaja yang kena pastikan kita jangan lalai masa kita, ya, ataupun sibuk sangat sampaikan solat kita ini terganggu ataupun tidak diperhatikan dalam ahli keluarga kita. Maka Allah menyatakan biqadarin. Biqadarin ini maksudnya ialah selain daripada kita perlukan, juga kepada tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan yang ada di atas muka bumi ini cukup Ustaz. Ya, ada tempat-tempat yang Allah bagi ujian untuk kemarau sekejap, ya, untuk kita tahu bahawa fa askannahu fil ard, Allah letakkan di bumi ini, wa inna ala dhahabim bihi laqadirun. Sebenarnya Allah boleh sahaja, berkuasa sahaja untuk tarik sahaja, lenyapkan air kalau semayang lambat. Boleh Ustaz sebenarnya. Kalau katakan hanyalah air ni untuk orang beriman semata-mata, rasanya siapa sembahyang lambat, air tak ada kat rumah. Jam Ustaz. Betul. Air yang hebat ni. Kalau pergi bercuti, kan, nak pergi ke tempat air terjun macam ni, awak solat ke tak solat? Air terjun tak terjun Ustaz. Yang cantik begini tak ada. Tetapi Allah ini amat penyayang. Allah bagi pada semua, ya. Allah tidak lalai, tak ada berkira-kira. Tapi kita jangan berkira-kira pula, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kena zakat ke, kena ambil masa sikit baca Quran, kita doakan kita adalah orang yang sentiasa tidak berkira-kira pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu Allah nyatakan pada ayat yang ke-19, fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhil. Kalau kita perasan Ustaz, ya, semalam kita ada bercerita tentang peristiwa daripada air nutfah sampailah dalam perut ibu, jadi seorang manusia. Istilah pada ayat yang ke-14 itu, thumma ansha'nahu khalqan akhar, ya. Di sini ada perkataan fa ansha'na juga. Jadi kalau kita perasan ialah, kalau katakan bagi seorang manusia itu air, ya, masuk ke perut ibu, ya, dan kemudian fa ansha'na, lahir dan dia bertibaran. Air daripada langit itu dia masuk ke perut bumi, bukan perut ibu, kan. Kemudian fa ansha'na. Jadi sebenarnya setiap kali kita tengok hujan itu, dia ada kaitan dengan penciptaan kita, bahawa kalau daripada hujan masuk ke bumi, keluar jannat, kebun-kebun, ada nakhil, ada kurma, ada apa lagi, ada anggur, kemudian lahum fiha fawakih kathirah, iaitu buah-buahan yang banyak Ustaz. Jadi dalam bahasa Arab ni ada fawakih, ada thamarat. Kalau fawakih daripada fakihah itu maksudnya buah-buahan yang menyebabkan kita makan senyum Ustaz. Senyum tu satu mungkin pasal dapat free, kan? Ataupun pasal kita makan tu rasa wah sedapnya. Ya, macam makan Ustaz, sekarang suka buah apa pula Ustaz sekarang? Sekarang lah, tahun lepas dah tahu dah jawapannya. Sekarang ni nampak banyak buah mangga sekarang. Mangga, kan? Itu fawakih. Tapi ada juga yang namanya thamarat, iaitu kita beli alah busuk.
ataupun masam. Betul. Kan, fawakih ini yang menyebabkan kita senyum ketika makan buah tersebut. Wa minha takulun, daripadanya kita makan, ya, daripada tumbuh-tumbuhan yang ada jadi sayur, ya, jadi pelbagai jadi ubat dan sebagainya. Tapi nak ceritanya apa pada ayat 19? Air turun masuk ke perut bumi dan kemudian tumbuh-tumbuhan daripada manusia, ya, daripada sperma yang semalam kita tengok saatnya masuk ke perut ibu. Sebenarnya bila lahir ia patut memberi faedah seperti tumbuh-tumbuhan yang memberi pelbagai faedah dari segi nakhil, a'nab, macam-macam jenis manfaat yang keluar daripada air yang sama. Ini pelajaran yang kita ambil bila kita selalu melihat kepada pola dalam Al-Quran. Allah bawakan ayat Al-Quran daripada atas, suruh kita beriman dan sebagainya. Tapi lepas tu Allah suruh kita tengok alam. Agar kita boleh kaitkan alam ini sebenarnya pelajarannya amat banyak. Selain itu ayat 20. Wa syajaratan, ya, dan pokok pohon yang keluar di Turi Saina, ya, di Gunung Sinai, yang tumbuh mengeluarkan minyak, wasibghil lil akilin, yang kita celup untuk makan. Mungkin jaranglah orang kat Malaysia ni celup untuk makan saat ni, tapi kalau dekat negara Arab itu, kalau dia ada roti, dia kadang-kadang ambil minyak zaitun dia celup. Itu makanan paling enak bagi dia, ya, dan sihat pun. Sebenarnya doktor-doktor mesti sukalah dengan ayat ini, bila makan dengan minyak zaitun berbanding dengan apa saat ni, pisang goreng yang dicelup dalam minyak sampai hitam. Doktor marah betul ni, kan. Tapi kadang-kadang sedap juga Ustaz, ya. Jadi yang ini Allah bawakan di sini tentang manfaat daripada apa? Daripada air, kitaran air ini. Wa inna lakum fil an'am la'ibrah, pada binatang ternakan itu ada pelajaran. Kita nak baca sekali lagi ayat 21 ini, lantaran kita tengok mula-mula Allah cakap pasal air, kemudian pasal pokok, baru cakap pasal binatang ternakan. Apa kaitannya? Cuba tuan-tuan letakkan di ruang komen itu. Air, tumbuh-tumbuhan, baru binatang ternakan. Mengapa tak letak binatang ternakan dahulu? Itu mungkin ada jawapan. Adik-adik belajar sains dah tahu dah kaitan kitaran ekologi kehidupan. Tapi kita baca ayat 21 sekali lagi bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, menarik sekali perkongsian perbincangan kita pada hari ini. Subhanallah, membuktikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook, subhanallah, Ustaz, begitu ceria interaksi dengan kita. Antaranya kita nak doakan buat saudara Tuan Azizum Ibrahim, Ambo hari kelima hospital jeli, tengah rawatan COVID. Tapi tak tinggal Quran. Subhanallah. Masya-Allah. Kita doakan Ustaznya betul-betul, ya, betul, Ustaz, ya, diberikan kekuatan. Amin, ya. Ya Rabb. Amin ya rabbal Amin, alamin. ya Dan Rabb. kesembuhan insya-Allah. Amin, amin. Jadi insya-Allah jom Tuan Azizum dan juga sahabat-sahabat kita hak lain mana ada tu, mari kita pakat baca ni ayat insya-Allah. ayat 21 Ustaz, ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsirah wa lakum fiha manafi'u kathiratun wa minha ta'kulun. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya pada haiwan ternakan terdapat satu pengajaran bagimu, kami memberi minum kamu air susu yang ada di dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu dan sebahagiannya untuk kamu makan. Kali ini bincang pasal binatang ternakan, ya. Ini fauna, dia ada flora dan fauna. Ini kalau belajar waktu sekolah menengah dahulu, tuan-tuan, ya. Jadi bila bercakap tentang fauna ataupun binatang ternakan ini, binatang kita bercakap di sini, kita lihat di sini Allah kata ada ibrah pada binatang ternakan ini. Ibrah ini pelajaran
yang menyebabkan perasaan kita terunggah, ya, teruja. Kita tengok unta, tengok kuda, tengok lembu dan sebagainya ini, ya, ada pelajaran nusqikum mimma fi butuniha, ya, kami memberi minum daripada perutnya itu susu, ya, butuniha itu daripada perutnya apa yang dapat susu. Kita dah belajar dalam surah Al-An'am Ustaz, ya, bahawa sebenarnya susu ni kalau kita potong perut lembu, tak jumpa pula susu tu. Tengok dalam darahnya tak jumpa kat mana susunya, tetapi bila melalui kelenjar susu keluar susu. Ya, di situ adalah pelajaran. Maksudnya apa? Bercampur dengan urea, air kencing lembu bercampur dengan darah, ada kuman pula dalam lembu, tapi tetap keluar labanan khalisan dalam surah Al-An'am. Ya, pelajaran untuk kita apa? Bila kita hadir di atas muka bumi ini, kita bercampur dengan kuman, bercampur dengan COVID-19, ya, bercampur dengan orang-orang yang buat kotor ini, tapi kita tetap juga keluar dengan amal yang khalis, amal yang ikhlas pada Allah Subhanahu taala. Itu ibrah yang kita boleh ambil daripada teh tarik. Ustaz minum bila Ustaz paling akhir? Minggu lepas, ya? Minggu lepas, ya. Setiap kali tengok susu itu ibrah yang kita kena ambil perhatian, ya. Dan lebih daripada itu, kita dapat banyak manfaat, ya, daripada binatang itu. Kita dapat kulitnya, dan wa minha takulud nasi Arab. Nasi Arab. Tapi saya ambil nasi Arab yang ayam Ustaz, tak ambil yang kambing. Subhanallah. Ada rahsia lah. Ada rahsia. Jadi di sini ayat 21 ini diteruskan wa alaiha, di atas binatang itu ditunggang, wa alal fulki tuhmalun. Tiba-tiba dibawakan tentang fulk, iaitu kapal, kamu diangkut. Tapi sebenarnya tak tiba-tiba Ustaz. Sebenarnya apa kaitan kapal dengan air pada peringkat awal tadi? Kapal berjalan atas air, dan air adalah asal kehidupan kita yang ada kaitan dengan semalam kita bincang tentang istilahnya sulalatin min tin, ya, daripada sari pati tanah. Jadi kita ni sebenarnya pusing-pusing pun Ustaz, ya. Tanah, tumbuhan, haiwan makan tumbuhan daripada air yang berlaku fotosintesis dan akhirnya menjadi diri kita. Itulah kitaran yang kita lihat bahawa fulk ini tidaklah asing, ya, tetapi sebenarnya bagi orang Arab Ustaz, asing ni. Pasal mereka di tanah Arab padang pasir, apa nak cerita pasal al-fulk, ya. Tapi sebenarnya Allah nak bawa cerita pasal apa? Nabi Nuh alaihi salam. Subhanallah. Itu transisinya cantik di situ. Walaqad arsalna nuhan ila qaumihi. Tetapi mari kita sama-sama perhatikan dahulu perkataan pilihan hari ini, iaitu nasya'a, tumbuhkan ataupun besarkan. 28 kali disebut dalam al-Quran. Kita jumpa perkataan ini semalam, hari ini kita berjumpa lagi kerana kita tahu bahawa daripada air Allah jadikan kita, daripada air bumi ini tumbuh. Allah yang sama untuk kita minta balik pertolongan. Tolong ya Allah, kami gunakan air untuk kami makin bersujud solat pada waktunya, bukan makin degil kepada Allah bila diberikan air pada setiap masa. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Dia tu harta pangkat dan wanita melemahkan jiwa, tanpa iman dalam hati kita akan mudah dikuasai. Itu yang diperjuangkan oleh Nabi Nuh Ustaznya, dalam kisah yang dibawa dalam surah Al-Mu'minun ini. Betul, ya, Allah menyeru untuk kita jadi orang beriman. Ya, beriman ini kerana orang beriman, qad aflahal mu'minun. Itulah yang diseru oleh Nabi Nuh alaihi salam, kerana mereka tergoda dengan pangkat, ya, pada harta, tentang wanita dalam sosial mereka, sampai kan mereka tak nak dengar
tak nak dengar kepada Nabi Nuh yang sedang nak bawa mereka kepada satu kebahagiaan abadi, Ustaz, ke paradise, ya, al-firdausil a'la, ya. Jadi kita belajar dulu tajwid, Ustaz, sebelum kita teruskan kisah Nabi Nuh ini. Ya Ustaz, terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Subhanallah, sebab tu tadi kita lihat gambar visual air terjun tadi Ustaz, keindahan Fata Morgana tu, tapi kita tak sujud pada Allah SWT. Kita setakat cantik habis macam tu saja, tak bawa kita pada Allah SWT. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ayat-ayat Allah SWT ini senantiasa mengingatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Jom kita lihat seketika perkongsian tajwid kita untuk hari ini, seperti yang telah disediakan, iaitu kita nak praktikal hari ini huruf-huruf tafkhim, yakni huruf-huruf tebal di dalam surah Al-Mu'minun, halaman yang kita baca sekarang ini halaman 343. Yang pertama, jom kita praktik pada ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Huruf qaf dekat situ, biqadarin, kemudian laqadirun, kemudian fil ardi, itu antara huruf tebal dalam ayat yang ke-18. Kemudian kita lihat juga ayat yang ke-24. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridu an yatafaddala alaikum, yatafaddala, huruf dad dekat situ kita kena jelaskan ketebalan huruf dad, yatafaddala. Baik, seterusnya contoh kita yang ketiga, kita nak praktikkan ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Banyak dalam ayat yang ke-27 ni, antaranya huruf kha, wala tukha, kemudian ada ta, ti, wala tukhati. Kemudian jumpa lagi pada kalimah zalamu, huruf dha, dan juga yang terakhir huruf ghain yang sukun kat situ, mu, dan juga huruf qaf yang berada di baris hadapan dhammah, mughraqun. Jadi itu antara contoh-contoh 3 ayat yang kita tampilkan untuk praktikal ulang kaji kita untuk menyebut huruf-huruf tebal sas. Tebal, ya. Tebal ada berapa tu, ya? 7 ya. Ada 7 huruf. Ada 7 ya. Huruf yang isti'la dan tebal tu khussa, kha, sad, ضغطin, ضاد, ghain, ta, qidh, qaf dengan za, 7 huruf. Okey. Ta pun termasuk sekali, ya. Ta termasuk. Ya. Maksudnya wala tukhatibni. Masya-Allah. Yang kena tebal Ustaz ni, tebal. Okey, masya-Allah. Jadi alhamdulillah itu adalah panduan untuk kita pastikan pada tempatnya tebal, ada masanya nipis Ustaz ya. Dan bila kita ikut kepada fasahah di dalam Al-Quran ini, dia menyebabkan psikologi kita pun jadi lebih dia dibuai terurus ya. Dia bukannya kalau tebal-tebal je kan, kalau nipis-nipis je, dia tak boleh jadi macam air. Dia betul Ustaz. Kadang bila kita dengar Ustaz pun ada pengalaman kan, bila kita dengar bacaan yang tidak menepati hukum tajwid, sebutan dan sebagainya, dia kata kita rasa macam aduh dia macam sakit rasa. Contoh macam itulah. Dia tak jadi macam air lah. Air tu kan dia menyejukkan. Betul Ustaz. Jadi kalau baca dia keras je, macam ais je, macam kena hujan ais, sakit Ustaz. Okay? Betul, Ustaz. Jadi kita nak teruskan Ustaz. Kita nak teruskan pasal cerita air ni, iaitu Nabi Nuh alaihi salam, ya, apabila beliau menyatakan pada ayat 24 itu, ayat 23 yang dibacakan tadi Ustaz baca tadi, iaitu dia cakap pada kaumnya, ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh, ya, mengapa ya tak beriman kepada ataupun menyembah kepada Allah, mengapa sembah pada yang lain, afala tattaqun, apakah kamu ini tidak bertakwa, ya. Tak bertakwa itu maksudnya mengelakkan daripada masalah-masalah dengan bantuan daripada Tuhan. Tuhan dah bagi air dah kan, dah bagi macam-macam, mengapa minta tolong daripada ilahin ghairuh. Jadi kita nak baca seterusnya ayat yang ke-24 hingga 27, balasan mereka yang diseru oleh Nabi Nuh. Silakan. Subhanallah. Balasan orang yang
ikut ni apa yang dia cakap dan apa kesan selepas itu. Masya-Allah, masya-Allah. Bagus ni, menarik. Jadi kita nak baca dulu. Terima kasih kepada Ustaz Faz. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita baca dulu sambungan kita. Tadi permulaan kita dah baca dengan Saba, Tarannum Murattal Saba. Yang ni kita sambung pula bacaan dengan bacaan Murattal Jaharkah, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah ayat yang ke-24 hingga 27 Ustaz ya. Agak panjang sedikit walaupun ada 4 ayat saja ya. Betul, ayat 4 ayat saja bersama dengan tuan-tuan dah baca. Ini adalah balasan respon daripada Al-Malak ya. Siapakah Al-Malak? Kita sudah belajar kalau Firaun itu ada Al-Malaknya, menteri-menteri yang selalu menjadi penasihat kepada Firaun. Kalau Al-Malak dalam surah Nuh itu ataupun dalam kisah Nabi Nuh ini adalah orang-orang yang berpengaruh ya, orang-orang yang berpangkat
ataupun orang-orang yang ada kuasa maksudnya pada waktu itu. Apa balasan mereka? Ya, pasal orang-orang biasa ni adalah cakap-cakap. Tapi bila malak ini, mereka ini adalah orang yang berpengaruh, mereka bercakap memberi kesan kepada orang lain. Ya, dan ini ada kaitan kalau zaman sekarang ustaz ya, orang-orang yang ada pengaruh ini dia menggunakan media sosial, mereka gunakan berita ya, berita antarabangsa ke berita dalam negara ke TV dan sebagainya untuk menyatakan pasal mereka ada pengaruh. Jadi apa mesej mereka? Al-mala'ul ladzina kafaru, di kalangan mereka yang kufur ini daripada kaumnya, ma hadza illa basyarum mithlukum. Apa ni? Ini manusia biasa macam kita je. Apa pasal pula nak dengar pada dia? Lebih kurang begitu. Perkataan yang dimomokkan dalam TV mereka. Masa itu tak ada TV. Mereka bercakap dengan orang-orang kaum pada waktu itu. Sebahagian daripada kaumnya itu. Yuridu an yatafaddala alaikum. Dia bercakap kepada masyarakat bahawa sebenarnya Nabi Nuh ni dia nak mencari fadal, nak mencari populariti. Itu sebabnya dia cakap perkara ini apa ni? Kan ini cara mereka respon kepada mesej daripada Nabi Nuh alaihissalam. Sepatutnya dia kajilah ustaz ya, dapat mesej dia kaji betul ke Nabi Nuh ni mesejnya apa? Oh betul lah, tak betul kaji yang tu. Dia tak kaji yang tu, dia pergi attack, dia pergi serang kepada Nabi Nuh itu sendiri. Jadi zaman sekarang ini dia kata siapa penceramah tu yang tegur saya itu siapa? Awak belajar mana? Awak belajar US. Contoh jelah begitu ustaz ya. Tapi alhamdulillah ya. Not yet. Okey. Jadi di sini cara mereka membalas ataupun mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Walau sya Allahu la anzala malaikah. Kalaulah Allah nak, Allah boleh hantar malaikat. Buat apa nak hantar manusia macam kamu ni? Dahlah pengikutnya miskin. Zaman sekarang ni rumah kat mana berapa tingkat? Ini rumah pun sewa nak mengingatkan kita yang kaya konon. Ini perkataan mereka, masami'na bihadza fi abainal awwalin. Kami tak pernah dengar perkara ini sejak dulu kala lagi. Tak ada orang yang cakap sanggup melawan kepada nenek moyang tradisi yang kami ada. Kami dah okey dah. What's the matter? Lebih kurang gitu kan. Jadi ini adalah propaganda daripada orang-orang ataupun al-malak pada waktu itu. In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarbasu bihi hatta hin, pada ayat 25. Mereka tuduh lagi Nabi Nuh ini gila ustaz. Masya-Allah. Gila. Ni orang gila kot yang cakap berapa-rapu ni. Tak apalah, biar je, nanti satu hari nanti tu dia settle lah tu. Sama ada dia dah hilang gila dia ataupun dia meninggal tu dah biar. Propaganda ini ya, kaedah membiarkan mesej itu diabaikan, tapi attack kepada, serang kepada orang yang menyampaikan. Ini adalah cara orang berdusta ataupun menafikan kebenaran. Yang kita kena berjaga-jaga pada waktu ini ya, kita bukan tengok kepada orang yang bercakap ustaz ya. Kadang-kadang orang bercakap tu dia kalau pakai songkok ataupun pakai kopiah ke, pakai serban ke, dia kadang-kadang mudah percaya juga. Kan? Kalau orang tak pakai, kalau dulu ketika di luar negara, imam saya ustaz ya pakai seluar jin. Kan? Tak pakai kopiah pun, tapi hafiz Quran lah. Kan? Dia kalau siapa salah ke bacaan dia tegur. Tapi bila tengok tu seluar jin jadi imam, tak pakai kopiah, kan dia ada kesan-kesan itu, tapi sebenarnya itu bukan cara berfikir yang sebenarnya ya. Yang sebenarnya mesej yang disampaikan, dan tuduhan-tuduhan ini amat perit, sehingga kan Nabi Nuh menyatakan pada ayat yang ke-26, qala rabbinsurni bima kadzabun. Wahai Tuhan, tolonglah mereka ni mendustakan. Mereka mendustakan, bukan mendustakan Nabi Nuh semata-mata, tapi mendustakan ayat Allah. Mendustakan ayat Allah dengan dia attack kepada Nabi Nuh. Bila orang tak percaya Nabi Nuh, pandang sinis, pandang kecil. Jadi ramai yang tidak beriman. 950 tahun tuan-tuan, masya-Allah, 70 orang saja. Dia lebih kurang buat program My Quran Time, 70 orang je dekat live. Dekat TV semua orang tutup, pergi channel lain. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, perjuangan Nabi Nuh inilah, perjuangan Nabi Muhammad itu yang memudahkan kita zaman sekarang ustaz. Tetapi kita kena berjuang juga. Kalau tidak, kita khawatir nanti satu hari nanti Quran ini 70 orang je dengar ustaz. Allahuakbar. 70 orang dengar. Yang lain tak nak dengar. Pasal apa? Pasal buat apa? Mengurangkan produktiviti. Ya, kalau mereka cakap ini Quran ni betul ke dia cakap ni? Kan? Perkara-perkara itu ya yang perlu kita beri perhatian. Ayat yang ke-27 ya, sekali lagi kita nak baca boleh ustaz? Panjang juga tu ya, tetapi ini adalah bagaimana architecture, bagaimana pembinaan kapal yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya adalah satu bantuan daripada Allah
ada asas air juga ni. Jadi kalau kita perasan daripada muka surat semalam sampai hari ni asal air dia banyak. Allah. Ya, berpusing-pusing pasal air. Tapi rupanya setiap kali kita minum air tuan-tuan, kita akan ingat bagaimana Allah membantu Nabi Nuh. Ayat 27 bersama Ustaz Tarmizi sekali lagi. Terima kasih Fadil Ustaz Fadil. Saya setuju dengan Ustaz Fazli. Saya ada pengalaman dekat Bath di masa ke UK kan. Ada satu tempat nama dia Bath kan. Ketika nak solat maghrib, cari masjid kecil je. Ada dia dah ada bilal dia ada ni. Tapi macam Ustaz Fazli kata dia pakai jean, pakai jaket. Dia kata sebab itu tempat dia kan. Jadi sila bacaan masya-Allah. Persis Mishari Syekh Mishari. Masya-Allah, masya-Allah. Pasal nak tarawih kat situ. Tapi bukan bulan puasa lah. Bukan bulan puasa. Sampai nak jadi Ramadan terus macam tu. Subhanallah tabarakallah Jadi subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca sama-sama. Ayat ini agak panjang, kita baca murattal ayat yang ke-27. Kita cuba dengan bacaan murattal ras insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 27 ini mengingatkan kepada kita apakah bila Nabi Nuh sudah berusaha didustakan, maka Allah wahyukan kepada Nabi Nuh ini membuat kapal Ustaz ya, dengan pengawasan bi'ayunina, di bawah monitoring ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami wahyukan fa idza jaa amruna wa fattan nur. Kami wahyukan, satu di bawah penguasaan Allah, yang keduanya kami wahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam macam mana nak bina kapal. Ini bukan nak buat kapal permainan Ustaz ya, ni kapal nak berlayar Allah. Dan Nabi Nuh tak pernah buat kapal. Betul. Dan dia tak boleh salah sudut, tak boleh salah papan dengan papan pun, bukannya boleh main ambil papan santun-santun bukan begitu kan. Dia kalau kita bina rumah pun kita ada arkitek, ada jurutera. Jadi ketika membina kapal yang besar ini, Allah berikan wahyu ilham sebagai bantuan kepada Nabi Nuh agar segalanya betul Ustaz. Kalau tidak salah papan, satu papan tersilap sahaja bocor ketika banjir nanti habis kan. Jadi ini adalah satu perkara yang penting ketika bercakap tentang pembinaan projek ini. Fa iza jaa amruna wa farattan nur, dan kemudian bila dah siap maka datanglah air yang memancar daripada bumi ya. Memancar ini seperti cerit Ustaz ya. Kerana apa? Kerana dikaitkan dengan bumi dan langit marah sangat kepada orang yang tidak beriman dengan izin Allah ini, maka air itu membuak-buak ya. Jadi kalau hujan itu dia datang berkadaran saja, biqadarin ayat 18. Tapi ayat yang ke-27 ini membuak-buak. Fasluk fiha min kullin zaujain, ya, letakkan pasangan-pasangan daripada ahli keluarga dan juga binatang-binatang yang ada, illa man sabaqa alaihi alqaulu minhum, ya, kecuali mereka yang telah tetap di atasnya ya, kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab. Yang orang yang kena hukum, yang degil apa sebagainya, jangan naik ya. Termasuklah juga kalau dalam surah Hud itu anak Nabi Nuh, dia tak nak naik. Ayah kata naik, tak apalah abah, pandai berenang ya. Jadi mereka itu zalim, ditenggelamkan kerana mereka ni tidak mahu bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan
Iaitu yang pertama, kita pelajari ilmu sains dan perhatikan alam untuk menghargai hari kebangkitan dan membuat persediaan. Itu yang pertama. Yang kedua, rancang bagaimana diri boleh memberi manfaat pada alam sebagaimana ditunjukkan oleh pohon dan juga binatang ternakan. Dan yang ketiga, dengar mesej, bukan fokus pada orang yang menyampaikannya sahaja. Kita berdoa, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, andai saat ini bersama kami sedang mengikuti Al-Quran ini ya Allah, ada yang sedang diuji dengan kesakitan, ada yang sedang dirawat, maka ya Allah kurniakanlah kesembuhan yang terbaik daripadamu ya Ar-Rahman. Ya Allah, sembuhkan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, rawatlah hati-hati kami dengan kalam Al-Quran ini ya Allah, menjadi syifa buat kami ya Allah, menjadi penawar hati kami, motivasi kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan, mengabulkan doa kita pada hari ini, dan terus kita ingin menjadi orang-orang yang sentiasa menghargai air daripada Allah dengan mengambil wuduk pada masanya, Masya-Allah, menunaikan solat, menjaga solat, bukan seperti kaum Nabi Nuh. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran, kesedaran bahawa iman itu perlu dibina dan iman itu perlu dipupuk sehingga kita sampai dengan rahmat Allah menuju Al-Firdausil A'la. Kita bertemu dalam ulangan pada hari ini, pada malam ini, pada pagi esok, dan insya-Allah kita menyambung 344 hari esok My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.